Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati ustaz pengacara majlis, dihormati pengurusi masjid, seluruh ahli badan puasa, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Sebelum nak mula majlis, saya nak ajak kita sama-sama baca doa. Doa ni saya minta tolong hafaz. Ni sempena dengan wabak-wabak yang jadi sekarang ni kan. Yang kita ni Allah bagi kelebihan sikit. Orang beriman dia ada doa. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata orang beriman. Jadi selain pada kita nak kena jaga kebersihan dulu semua, kita baca doa. Ikut saya baca 3 doa ni. Apa yang elok? Doa yang pertama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tuan-tuan yang tak hafal doa ni, tuan-tuan search dekat dalam internet, cari doa jauh musibah. Doa jauh musibah. Jadi keluar Bismillahilladzi, yang itulah 3 kali pagi, 3 kali petang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis kedua. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ni tuan-tuan baca 3 kali pagi, 3 kali petang, dan baca waktu tuan-tuan sampai di tempat yang kita risau mudarat tu duduk sembunyi dekat dalam dia. Kita tak tahu. Pergi tempat orang ramai, pergi dekat airport, pergi dekat shopping complex, risau kod-kod ada. Virus ni kecil, sakatlah tak jumpa ubat lagi. Dan 60,000 orang lebih dah yang kena infection, mencecah 70,000 dah apa. Dah lebih 2,000 orang yang mati. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang bersin, dia airborne, kita boleh tarik, kita boleh sedut masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, dia droplet, dia jenis dia ikut ni kita punya ayat liur apa ni, lembut, benda-benda yang macam tu. Sallallahu alaihi wasallam kita tak tahu. Dan dia boleh bersin, kalau orang bersin, orang batuk, dia kena dekat tempat besi, dia boleh hidup atas besi tu 12 jam. Demikian yang diceritakanlah, wallahu alam. Ni tuan-tuan, doa bagi yakin dengan doa tu. Syarat doa ni bagi yakin dengan doa tu. Maka yang kedua tadi, kalau tuan-tuan nak cari dia punya keyword dia dalam internet, tuan-tuan cari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa jauh sengatan binatang bisa.
Doa jauh daripada sengatan binatang berbisa. Tu dia punya keyword dia. Ini jauh daripada musibah yang tersembunyi. Kalau dulu-dulu kita pi masuk pi kencing tepi sungai ke tepi hutan ke, orang pesan kata nak tok ampun tok nenek anak cucu tumpang kencing kata kan. Lepas tu jin tu main bisik tepi telinga dia, bila masa aku kahwin dengan tok ang, dia kata panggil aku tok. Sebenarnya doa yang kita baca ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, doa ni hadis riwayat Abi Daud. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Ya Allah ya Tuhanku, jauhlah aku daripada penyakit sopak, jauhlah aku daripada penyakit gila, jauhlah aku daripada penyakit salli ala sayyidina Muhammad, apa tu? Apa? Lupa. Bukan, apa penyakit dia? Dan jauhlah aku daripada penyakit jenis-jenis penyakit yang berbahaya. Penyakit apa yang ketiga tu? Penyakit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba lupa pula. Sana. Penyakit kusta. Kusta. Dan semua penyakit yang berbahaya. Baik. Tuan-tuan, alhamdulillah, amalkan doa tu. Yang doa yang ketiga ni, kalau tuan-tuan nak cari keyword dia, tuan-tuan cari doa jauh penyakit sopak. Dia gelak doa tu. Hadis riwayat Abu Daud. Amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Mudah-mudahan dengan berkat doa tu, biiznillah, dengan izin daripada Allah, Allah jauhkan kita daripada wabak-wabak yang duk jalan. Selain daripada tu, tuan-tuan rajin ambil wuduk. Rajin ambil wuduk. Batal wuduk ambil lagi, batal wuduk ambil lagi, batal wuduk ambil lagi. Istiqamah, orang yang istiqamah wuduk ni tuan-tuan, insya-Allah dia akan terhindar daripada penyakit. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini kita masuk hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 daripada hadis yang dihimpunkan 50 hadis fadilat amalan. Hadis hari ini fadilat membunuh cicak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala wadaqatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanatan, wa man qatalaha fi darbati tsaniyah falahu kadza wa kadza hasanatan adna minal awwal minal ula, wa man qatalaha fi darbati tsalitsa falahu kadza wa kadza hasanatan adna minats tsaniyah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahul Muslim wa Abi Daud wa Tirmizi. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang membunuh, wazaghatan, cicak, awal sekali, darbatin, pukul, falahu kadza wa kadza hasanatan, maka baginya sekian-sekian pahala. Nabi tak sebut berapa pahala, Nabi sebut sekian-sekian pahala. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa man qatalaha fi darbati tsaniyah, dan siapa yang bagi dia mati dengan 2 kali pukul, pukul sekali tak mati lagi, pukul lagi sekali baru mati, maka falahu, baginya kadza wa kadza hasanatan, baginya sekian-sekian pahala, adna minal ula, lebih banyak daripada yang pertama. Kurang daripada yang pertama. Lebih banyak lah. Faham tak tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Wa man qatalaha, dan siapa yang membunuh, fi darbati tsalitsa, pada pukulan yang ketiga, falahu kadza wa kadza hasanatan, baginya sekian-sekian pahala, adna minats tsaniyah,
kurang daripada yang kedua. Boleh faham dekat tu? Hadis ni cerita bunuh cicak. Fadilat bunuh cicak. Fadilat bunuh cicak dapat pahala. Ada cicak pergi bunuh dia, dapat pahala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau sekali pukul, pam, mati terus, dapat sekian-sekian pahala, kata Nabi SAW. Berapa pahala? Wallahu a'lam. Dalam hadis ni tak cerita tentang jumlah pahala tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi sekian-sekian pahala. Kita ni jangan pandang kecil dengan pahala kecil. Di padang mahsyar ada satu, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan orang-orang yang dia panggil Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf? Penduduk Al-A'raf. Siapa penduduk A'raf ni? Orang yang duduk di tembok. Tembok ni nama Al-A'raf, yang kanan dia syurga, kiri dia neraka. Tembok duduk tengah-tengah, belah ni syurga, belah ni neraka. Depa duduk tengah-tengah. Pasal apa depa duduk tengah-tengah ni? Pasal depa ni pahala dengan dosa sama banyak. Sama banyak, sikit pun tak kurang. Kalau lebih sikit bagian pahala, syurga dia. Kurang sikit pahala, neraka dia. Belah ni tak boleh masuk, belah ni tak boleh masuk. Duk tunggu syafaat Nabi SAW. Berapa lama? Tak tahu. Depa duduk stuck dekat situ berapa lama tak tahu. Tuan-tuan, ada orang yang satu selisih pahala aja. Satu selisih aja lebih dosa daripada pahala, duduk dalam neraka. Sebab tu nanti di padang mahsyar sekecil-kecil dosa, sekecil-kecil pahala sangat bernilai. Syekh Fahmi Zamzam cerita, waktu di padang mahsyar kita lari pada mak kita. Lari pada mak kita. Betul. Tepat macam yang Allah cerita dalam Quran. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ila akhir ayat. Berkata Allah sebut dalam Quran, pada hari sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma salli sama, yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang itu akan lari daripada saudara-saudara dia. Tuan-tuan jumpa saya ke, saya jumpa tuan-tuan kan lari. Jumpa abang adik kita pekat-pekat lari. Nampak abang kita main, kita lari pada dia. Jumpa adik kita main, kita lari pada dia. Jumpa kawan-kawan kita main, kita lari pada dia. Ada macam tu. Bukan setakat kawan-kawan adik-beradik, wa ummihi wa abihi, mak ayah kita akan lari. Wa sahibatihi wa banih, kawan-kawan pekat lari, wa banih, anak-anak akan lari. Tuan-tuan, nampak mak kita main, kita lari. Pasal apa lari pada mak ni? Mak kita main. Kak Long ni mak ni. Nampak mak kita lari celah-celah orang, tak mau pergi berjumpa dengan mak. Tu jumpa sungguh, tuan-tuan, jumpa sungguh. Mak kita kata apa? Lari pasal apa? Lari pasal apa? Tunduk kita. Dia kata, "Ni, ingat tak dulu mak mengandungkan kamu?" Dia mula. "Ingat tak dulu abang, mak mengandungkan kamu. 9 bulan dalam perut ni. Susah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak makan tak lalu, muntah macam lah." Cerita. Muslimat lah. Dia bukan tahu lagu ni. Kita tahu lah. Tidur kot ni tak kena, tidur kot tepi tak kena. Dia main kejang kat betih, dia main kejang paha. Macam-macam lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu duduk manja kat lelaki waktu tu, lelaki tak heran. "Abang tolong Ustaz." Boleh bayar macam tu. Macam tu lah kita. Tak faham. Ingat tak mak mengandungkan kamu? Ingat mak. Ingat tak mak melahirkan kamu? Hampir mati mak. Antara hidup dengan mati, mak melahirkan kamu. Ingat tak? Ingat mak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ingat tak waktu mak membesarkan kamu? Bukan senang nak besarkan kamu. Ingat tak waktu mak besar kamu? Ingat mak. Pasal apa ni yang ungkit semua ni? Pasal apa ni? Hari tu disebut hari ungkit mengungkit. Hari pekat-pekat ungkit. Jumpa kawan-kawan kita ungkit, jumpa anak beranak kita ungkit, jumpa kawan-kawan ungkit. Ungkit pasal apa? Minta pahala. Bagi mak pahala, bagi kat mak pahala. Mak nak bagi macam mana pahala kat mak? Saya pun tak cukup pahala ni. Hari ni, hari satu pahala kecil tu pun sangat bernilai. Tak bagi mak. Mak kata bagi alhamdulillah sudahlah. Bagi satu ya, alhamdulillah sudah. Tuan-tuan bagi tak agak-agak? Muslimat bagi tak? Mak minta alhamdulillah ni. Minta bagi alhamdulillah satu je. Bagi tak tuan-tuan ni? Tuan-tuan ni faham ke saya duk cerita apa ni? Macam tak faham, macam faham tak ni? Bagi tak? Bagi tak? Bagi tak?
Bagi tak? Tak bagi tuan. Tak bagi. Alhamdulillah tamlaul mizan, Nabi sebut. Satu, alhamdulillah tu memenuhi ruang timbangan mizan. Bagi kat mak, alhamdulillah tu cerah. Satu timbangan mizan tu hilang bagi kat mak. Tak bagi. Mak ni mak ni bukan orang lain. Mak tak mak hari tu antara surga dengan neraka. Tuan-tuan, solat Jumaat, bab tu jangan pandang kecil dosa-dosa kecil. Takut yang itulah yang Allah pandang sangat sampai Allah murka kat kita. Jangan pandang kecil pahala-pahala kecil. Takut yang itulah yang Allah pandang sangat sampai Allah masukkan kita dalam syurga. Tak ada ni, salat Azhar Muhammad. Nah, kita ni tuan-tuan, Allah bagi kat kita, tuan-tuan tahu tak? Masjid kita banyak cicak. Pergilah masjid mana pun banyak cicak kan? Betul ke? Kan dekat Lostak ni tak ada cicak di masjid kan? No, rumah kita banyak cicak tak? Allah macam masjid banyak cicak. Pasal apa banyak sangat cicak kat masjid? Allah nak bagi pahala kat kita, tuan-tuan. Terus ada marah kat Tok Siap. Dia pergi sembahyang kata Allahu Akbar, tak cicak depan dia. Dia boleh dalam hati dia nak maki Tok Siap. Apa Tok Siap bayar gaji saja, kerja tak mau buat. 4 rakaat sembahyang duk maki Tok Siap. Tuan-tuan, dia tak nampak Allah nak bagi pahala kat dia. Allah tak bagi pahala tu dekat orang sebelah. Allah tak bagi pahala tu kat Tok Siap. Allah bagi pahala Tok Siap banyak sangat dah. Hari tu Allah nak bagi pahala tu kat dia. Pi kutip tak cicak tu pi bang. Dia tak nampak. Seorang muslimat zaman Nabi SAW, dia ni kerja kutip sampah. Tuan-tuan tahu tak? Masjid ni bukan milik AJK masjid ni, tahu tak? Betul tak ni? Masjid ni bukan semata-mata tanggungjawab AJK masjid ni. Tahu tak ni rumah Allah. Rumah Allah. Allah yang bagi kat kita semua nikmat yang duduk depan saya ni Allah bagi. Allah tu bagi nikmat kat kita semua. Dan ni rumah dia. Bukan dia duduk dalam ni. Disebut Baitul, ni rumah Allah. Tuan-tuan, kalau kita jaga rumah kita tu bersih, elok, cantik, sedangkan rumah tu Allah tu bagi, apa salahnya kita nak jaga rumah Allah bagi bersih, cantik macam rumah kita? Faham tak? Patut tak masjid bilik ayak dia kotor? Walhad jemaah ni, ahli qaryah ni dah berapa ribu orang, patut tak kotor? Dia kata ke jemaah ramai yang kotor. Bukan lagu tu, jemaah ramai patut lagi bersih. Pasal jemaah pekat-pekat tolong cuci seorang sikit. Dia ni sampai setengah tu bilik ayak kunci pun tak ada. Tuan-tuan tahu tak, kita ni saya nak pergi kuliah, pergi toilet dulu, lagi nak pergi ceramah, masuk kunci tak ada, jenuh tahan kaki. Lepas tu lagi ada kawan tarik keluar pula doa. Subhanallah. Pasal apa sampai tak ada kunci? Tak ada ke siapa-siapa yang duduk dekat dalam qaryah masjid tu yang boleh tengok, loh kunci masjid patah apa semua, dia boleh pergi kedai hardware pergi beli kunci situ pasang? Tak, pasal apa dia tak buat? Sebab dia tak rasa itu tanggungjawab dia. Padahal tu rumah Allah di tempat dia. Dia ni patut masjid tak ada Tok Siap pun tak apa, masing-masing buat tanggungjawab masing-masing. Lalu nampak sampah kutip pergi buang dalam tu sampah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada sampah pekat-pekat kutip pergi buang dalam tu sampah. Imam Al-Bukhari, ulama sangat hebat, duduk mengajar. Waktu tengah duduk mengajar, tiba-tiba ada seorang anak murid dia duduk depan tu, duduk asah pensil. Kerak asah pensil depan. Kerak asah pensil. Tahu? Dia buat tak tahu kan? Kalau saya pun marah. Tak ada empat lain nak asah pensil. Tengah duduk kuliah duduk asah pensil. Dah lah asah pensil tu, apa dia punya sebut-sebut tu jatuh atas lantai. Dia biar ni buat tak tahu. Dia pun tak marah budak tu. Dia pun tak suruh budak tu pergi kutip. Kalau saya paling tidak kutip tu. Paling tidak suruhlah budak tu. Ataupun dia suruh orang lain tolong pergi kutip. Tak. Tahu pasal apa dia tak suruh siapa? Sebab dia nak ambil kemuliaan bersihkan rumah Allah SWT. Dia nak ambil kemuliaan tu. Kita tak nampak macam tu, tuan-tuan. Kita tak nampak kita ni ada tanggungjawab. Kita tak nampak yang ni tanggungjawab kita sebagai ahli qaryah. Kita ahli qaryah untuk menjaga masjid, rumah Allah yang duduk di qaryah kita. Patutnya semua orang ni berebut ambil kerja ni. Nampak sawang, dia pergi bersih.
Nampak ada tang ni, nampak ada tang ni, dia nampak ada cacat tang ni sikit, ni berapa ni nak kena repair ni, nak ambil duit saya bagi ni rumah Allah tempat saya ni. Dia ni maksud siapa? Ni nampak ni apa semua, pi bilik ayak pun pekat-pekat basuh seorang sikit apa sebagainya. Bukan tunggu gotong royong, pi buat. Pasal ni rumah Allah di tempat kita yang kita kena jaga. Faham tak ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimat ni dia kerja dia tiap-tiap hari dia pergi masjid, masuk masjid Nabi, pergi duk kutip sampah. Mana sampah dia kutip, mana sampah dia kutip. Hari dia meninggal Nabi cari. Nabi pergi muslimat, ni kubur siapa? Oh, ni kubur makcik yang duk kutip sampah kat dalam masjid. Pasal apa tak bagi tahu kat saya? Nabi kata. Pasal apa tak bagi tahu dekat saya? Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah tengah rehat, makcik ni bukan siapa-siapa. Siapa kata dia bukan siapa-siapa? Dia sangat istimewa sampai Nabi SAW akhirnya berdiri tepi kubur untuk semayangkan dia. Pasal apa Allah muliakan sangat dia? Pasal dia buat satu kerja paling istimewa, khidmat dalam rumah Allah, kutip sampah. Sebab tu tuan-tuan saya nak pesan AJK ke orang-orang yang Allah lantik jadi orang yang duk khidmat dalam masjid, jangan tak jawatan. Sungguh bukan tamak jawatan tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ustaz tua-tua bagi orang muda pula. Tak nak khidmat dalam rumah Allah sampai mati. Nak khidmat dalam rumah Allah sampai mati. Sampai dia mati, hari dia mati tu pun dia mati tengah duk khidmat dalam rumah Allah. Tu baru dia. Oh, nama tak naik dah AJK. Tak apa, tak jadi AK pun tak apa. Aku khidmat dalam rumah Allah. Mai pergi sapu sampah, mai pergi buat kerja apa. Nak khidmat dalam rumah Allah sampai mati. Tu tuan-tuan, orang ambil. Kita menentu sikit, tak apalah bagi orang muda. Merajuk sikit. Ada orang kata sikit kat kita ni. Weh Pak Haji tu tengok tu. Allah, tak jawatan terus. Ni. Aku buat mai kerja ikhlas orang duk kata lagi. Nah, tak jawatan. Rugi tuan-tuan, Allah nak bagi sikit pahala je kan. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, cicak mai patah balik cicak. Sebab orang duk pandang kecil tuan. Benda pahala-pahala kecil ni orang pandang kecil, orang tak pandang dia besar. Tengok kasut-kasut dekat luar tuan, pi susun selipar elok-elok. Perendah diri tu sikit. Tak ni? Masuk tandas, cuci tandas. Allah tak turun dah tuan-tuan. Allah tak hina kita sikit pun dengan kita buat kerja macam tu. Tak. Lagi kita perendah kita lagu tu, lagi Allah buat naik kita. Lagi kita perendah, lagi Allah buat naik kita. Kita buat naik kita depan orang, Allah perendah kita ke bawah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang merendahkan dirinya di kalangan manusia sehingga dipandang rendah di sisi manusia, orang pandang dia macam tak ada apa, Allah akan mengangkat darjatnya lebih hebat daripada Allah akan mengangkat darjatnya di kalangan manusia. Siapa yang mengangkat dirinya di hadapan manusia sehingga dia dipandang besar di hadapan manusia, maka Allah akan merendahkan dia sehingga dia lebih rendah daripada anjing dan babi. Dari Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, nah, sampah-sampah kutip-kutip. Tak cicak tuan-tuan, ambil bulan bukit. Pergi buanglah. Sallallahu alaihi wasallam. Mana? Jangan duk komplain siapa-siapa. Kalau jumpa sampah depan mata, ingat tu Allah nak bagi pahala kat kita, Allah tak bagi pahala kat oleh. Faham ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Cicak. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Bila ada cicak, bunuh cicak. Apa hukum bunuh cicak? Hukum bunuh cicak sunat. Tak wajib lah, bukan wajib bunuh cicak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sunat bunuh cicak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa sunat bunuh cicak ni? Ulama sebut. Yang pertama dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata ulama, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Nabi memerintahkan dan menggalakkan untuk membunuh cicak kerana dia termasuk dalam mu'ziyat. Apa dia mu'ziyat? Haiwan-haiwan yang mengganggu kesihatan manusia. Jadi pasal apa Nabi SAW suruh bunuh cicak? Sebab hikmah di sebalik dia, cicak ni dia binatang pengotor, dia binatang perosak, boleh bawa penyakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia terkategori dalam pest, haiwan perosak, macam nyamuk, kutu, tikus, pijat, lipas. Habis suruh bunuh. Boleh bunuh? Boleh. Tuan-tuan, jangan makan je. Okey, duk makan macam-macam jadi penyakit macam ni.
Tak pasal kelawak depa makan. Mana buat sate. Tuan tak teringin nak makan. Saya tengok pun takut dia makan dengan gigi tajam-tajam tu. Potong buat sate, subhanallah. Ni katak tu duduk melompat-lompat kat dalam apa? Dalam akuarium tu. Dia ambil tuan-tuan, duduk tangan duduk tu. Lepas tu dia tokok kat dagu katak tu, dia tarik. Astagfirullahalazim. Tak ada benda lain nak makan. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Ular dia makan. Ada satu jenis anjing yang mahal makan. Satu jenis anjing mahal dia makan. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, cicak, bewak. Tuan-tuan tengok dalam perintah Allah tentang makan, Allah bagi dua keadaan. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah kata apa? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata, wahai manusia, makanlah daripada apa yang kami rezekikan di muka bumi ini, halalan tayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi' khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya dia musuh kamu yang nyata. Dalam bab cari yang halal haram ni, Allah kata apa? Wahai manusia seluruh. Maksud dia makan yang halal, bukan sakat halal, makan yang baik. Manusia seluruhnya, hang Islam ke, hang bukan Islam ke, hang bangsa apa ke, hang duduk negara mana ke, makan yang halal, makan yang baik. Tahu pasal apa? Satgi hang duk pi redah juga makan apa yang dilarang oleh Allah. Satgi jadi mudarat, bukan hang seorang yang kena. Habis semua orang kena macam kita lah ni. Tak pasal-pasal. Nah, sallallahu Muhammad. Tapi dalam bab Allah perintah kepada orang mukmin, dia kata tayyiban. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Makan yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Washkuru lillah, dalam satu ayat yang lain, makan yang baik-baik, washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Dalam bab orang beriman, Allah kata tayyib saja, Allah tak sebut halal. Allah sebut tayyib saja, Allah tak sebut halal. Allah kata baik saja, Allah tak kata makan yang halal. Tahu pasal apa? Pasal orang beriman tak payah duk bincang dah tentang halal, memang kena makan yang halal dah. Nah, kena cari yang baik pula untuk dia makan. Makan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makan kalau Allah larang dia, jangan makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau ada pengharaman, mesti ada hikmah di sebalik pengharaman tu. Jangan duk pi gagah nak makan. Bila dia duk gagah nak buat juga, ni lah menyebabkan rosak, bukan sakat dia rosak, habis semua orang kena. Tikus dia makan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni tugas dia apa? Bisik, duk convince kita, duk bagi cantik benda yang buruk. Dia convince Nabi Adam AS, makanlah buah khudi ni, Allah tak bagi. Tahu pasal apa Allah tak bagi? Pasal tengok dak malaikat semua yang duduk dalam ni, ni semua ni makan buah khudi ni lah. Kalau makan yang ni jadi macam depa, bisikan syaitan. Dia kata pula, ni dekat kita ni makan yang ni baik untuk kesihatan ni. Ni kalau ada sakit-sakit yang macam-macam ni, nak elak sakit-sakit yang ni makan jenis tikus ni. Kalau nak power lagu ni makan ular ni. Kita ni nasib baik bewak dog tak ada dekat Malaysia, tuan-tuan tahu tak? Kalau ada bewak dog kat Malaysia ni jadi kopi dah agak. Ni nak cari yang power je. Tak usah cari yang power, cari yang berani. Ni duk power aja penakut buat apa? Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, jaga. Jadi lipas ini dia termasuk daripada kalangan kata Imam An-Nawawi mu'ziyat, yakni binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk perosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa kena bunuh cicak? Sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita sebut dia binatang perosak ni, apa sebab yang lain yang diperintahkan kepada kita untuk bunuh cicak ni?
terdapat satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Ummu Syarik bahawa Nabi SAW memerintahkan beliau untuk membunuh cicak. Lalu baginda bersabda kepadanya yang maksudnya dia pernah meniup api untuk menyalakan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, rupa-rupanya kisah dia lagu tu. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Kena percayalah, hadis sahih. Betul ke Ustaz? Tadi kan Imam Nawawi cerita pasal dia kotok satu hai. Ini ulama syarah reason pasal apa? Apa justifikasi dia sampai nak kena bunuh cicak ni sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kisah sebaliknya apa? Kisah juga sebaliknya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW perintah Ummu Syarik untuk buat apa? Untuk bunuh cicak. Lalu dia tanya, pasal apa Nabi SAW kata? Dia dulu waktu Nabi Ibrahim, waktu dibakar api tu, duk embuih api tu bagi menyala. Nah ni, duk bagi menyala lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, di sana ada burung. Burung ni pula duk pi ambil ayak, buh dekat dalam paruh dia, nak pi padam, nak dia tiup bukan boleh terang mana pun, cicak tiup terang mana sangat. Api himpun tu, kayu api tu berbulan-bulan himpun nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lempak daripada atas bukit, jatuh dalam tu, atas kayu api yang banyak tu. Api tu sangat besar. Salli ala bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, salli alaihi wasallam, Allah perintah sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak berasa apa Nabi Ibrahim. Tapi cicak ni duk tiup bagi menyala lagi. Sana burung pula sekok duk terbang pi, bawa dalam paruh, pi tak pi buah ayak. Dua-dua pun tak ada manfaat terang mana. Yang cicak pi tiup pun tak ada nak manfaat terang mana. Yang duk pi apa? Duk pi bawa ayak dalam paruh tu pun tak pi nak manfaat lagu mana. Sampai ada makhluk lain kata, burung oi, hang duk pi ambil ayak daripada laut, duk pi buah tu boleh padam ke? Nak buat apa ni? Nak pi padam api yang bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana boleh padam setakat burung dekat paruh tu? Dia kata padam tak padam tu bukan kerja aku. Padam tak padam tu kerja Allah. Tapi kalau Allah tanya apa yang aku buat untuk Nabi aku ada jawapan dia. Hang buat apa? Faham tak ni? Sebab tu dalam kerja-kerja agama jangan pandang kecil. Faham tak ni? Ajar orang untuk buat baik, nasihat orang sallallahu alaihi Muhammad, buatlah urusan-urusan agama kita. Allah nak bagi hidayah, nak berubah dia nak jadi baik tu bukan kerja kita. Tengok ni, Allah tak tanya berapa ramai orang masuk Islam pasal hang ni. Berapa ramai orang yang ikut sallallahu alaihi wasallam pergi masjid yang berubah jadi baik bila hang duk dakwah. Dak, Allah tak tanya. Allah tanya hang sampai tak? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun tuan-tuan duk dakwah. 80 orang dalam riwayat yang ikut dia. Sebagian riwayat kita 900 tahun dakwah. Sebagian kata 950 tahun dakwah. 80 orang je ikut. Kalau nak cerita masuk pilihan raya, hilang deposit. Hilang deposit tuan, 80 orang je ikut. Subhanallah saja. Tapi pi depan Allah, Allah tanya, hal balighta ya Nuh? Kamu sampai dah Nuh? Dah, saya sampaikan ya Allah. Selesai, kelas selesai. Tugas kamu dah selesai. Kita ni buat kerja agama, tak usah duk kira besar mana, berapa ramai orang ikut. Itu bukan persoalannya. Persoalannya kamu buat ataupun tidak. Buatlah sekecil-kecil benda. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita nak satu hari, mana tahu satu hari nanti ni macam mana dulu tanah Melayu ni seluruh daripada undang-undang dia mengikut syariat. Tak mustahil satu hari nanti Malaysia ni seluruh undang-undang dia balik macam mana undang-undang Quran, macam dulu ni, zaman tanah Melayu dulu ni. Betul tak? Mustahil tak macam tu? Tak mustahil. Tugas kita buat apa? Buat kerja je. Siapa nak bagi? Allah akan bagi. Kalau bukan waktu kita, mungkin zaman nanti tu, anak cucu kita tu, dia merasa keindahan dan kesyumulan undang-undang Islam. Mungkin satu hari nanti. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang perosak Islam. Ni, kita tersenarai dalam nama tu macam cicak hidup pitiup nak bakar Nabi Ibrahim AS. Biar kita ni jadi macam burung yang duk bawa tu ayak nak pergi buah atas mana. Ni, jaya tak berjaya tu bukan urusan kita.
Satu hari nanti Allah bagi kejayaan, Allah bagi kemenangan Islam, Allah bagi Islam tertegak 100% di muka bumi Islam, di muka bumi Malaysia ni. Kita ni masuk senarai juga sikit-sikit dulu ni. Jangan sampai kita masuk senarai orang, dia ni lah duk perosak dulu ni. Dia ni lah kawan ni bagi khianat. Dia ni lah nak padam ni. Sallallahu alaihi Muhammad ni Islam sebagainya. Faham tak? Sallallahu alaihi. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah kita wajib membunuh cicak setiap kali melihatnya? Semasa kecil-kecil dulu kita memburu cicak, terutamanya malam Jumaat. Betul ya? Kan? Di rumah kita dulu ada terbih. Saya ingat dulu ayah saya buat. Tahu terbih? Ikat getah-getah apa semua sebagainya. Subhanallah, lastik ala-ala. Bila? Malam Jumaat. Kira pesta malam tu, cicak lari habis. Tahu dah? Malam Jumaat siap. Malam perang. War zone dia bagi. Subhanallah. Ya, kita siap tu. Seronok tu dah malam Jumaat. Dia kira bidadari. Dia pak satu. Ayah, bidadari seorang dapat. Pandai ya kita buat cerita. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan wajib tapi sunat. Yang kedua, pasal apa hari Jumaat? Pasal keberkatan hari dan malam Jumaat yang Allah gandakan pahala dia. Jadi malam Jumaat ni nak buat amalan, baca Quran banyak-banyak, doa banyak-banyak, sembahyang sunat banyak-banyak, buat amalan banyak-banyak. Termasuk dia ialah amalan sunat terbih cicak. Tak ada dah, kita tak ada dah momen tu dengan anak kita, cucu kita mana reti dah. Anak kita jumpa cicak pun tak tahu datang apa. Krokodil dia kata. Tetap subhanallah. Jadi teringat lagi momen-momen. Kadang boleh buat momen-momen yang macam tu dengan anak-anak kita, suasana-suasana. Lah ni tak ada dah, masing-masing sibuk. Sibuk dengan apa? Pak sibuk dengan handphone, anak-anak sibuk dengan handphone. Cicak ke mana, apa ke mana. Tu yang ni. Kau dengan handphone, kau ni dengan handphone. Sallallahu alaihi Muhammad. Cicak dulu kat atas. Cicak sibuk tak ada handphone dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham daripada hadis ini menceritakan bahawa salli ala sayyidina Muhammad dalam satu hadis yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia. Baik. Nabi sebut dalam hadis ni, bunuh sekali dapat kaza wa kaza, sekian-sekian pahala. Bunuh dua kali dapat sekian-sekian pahala yang kurang daripada yang pertama tadi. Bunuh tiga kali dapat sekian-sekian pahala yang kurang lagi daripada yang kedua tadi. Pasal apa? Nabi bagi, pasal apa Allah bagi pahala yang demikian untuk kita? Dengan maksud kata ulama ialah untuk kita menyegerakan pembunuhan binatang tersebut. Dia panggil ihsan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Apabila kamu membunuh maka perelokkan pembunuhan kamu. Wa idza dzabakhtum fa ahsinu zibhatah. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu. Dalam bab nak membunuh pun Allah suruh perelok. Memang kena bunuh, ya kena bunuh, tapi perelokkan pembunuhan kamu. Hatta dalam peperangan, kalau orang yang dia sakiti musuh dia, pi toreh, pi buat apa semua, waktu kematian dia, maka nanti dia akan dibalas balik yang seumpama, walaupun orang yang dibunuh itu adalah orang kafir. Islam ajak memang macam tu. Nabi SAW tak bagi bakang dengan bakang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi pernah lalu satu kawasan ada busuk semut, ada orang bakar busuk semut tu. Nabi SAW kata apa? Celaka orang ni, dia telah berhukum dengan hukuman Allah. Tak boleh duk bakar semut, tak boleh duk pergi bakar benda-benda, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, hatta sallallahu alaihi Muhammad, kata Imam Ahmad, tidak boleh dibakar ikan. Oh, jam kita dengar tu. Baru petang dia makan ikan bakar. Macam mana? Tak boleh dibakar ikan waktu dia masih hidup. Macam oh, lega. Ini tuan-tuan tengok, saya tengok video dia pun makan dekat negara yang kena tu. Subhanallah, duk menggelupang dalam apa? Dalam periuk, dalam belanga tu duk gelupang dulu sebab nak fresh. Dia potong separuh tu, tuan tahu ikan tu dia hidup lagi. Ngak. Astaghfirullahalazim. Islam tak bagi, tuan-tuan. Islam tak bagi.
Nak siang dia, pastikan dia mati dulu. Nak makan dia, nak masak dia, pastikan dia mati dulu. Salli ala sayyidina Muhammad. Baru boleh masak. Sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nak menyembelih, Nabi suruh tarik elok-elok sembelihan. Nak menyembelih, tarik dia elok-elok. Pegang dia dengan lemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Kemudian jangan tunjuk pisau tu kat depan mata dia. Mana? Tak pisau tu. Siap. Tembus tu kata, jangan tuan, dia pun ada perasaan. Lagi satu perangai kita tuan-tuan, saya duk tengok, kita suka tak kambing lembu sembelih ni depan-depan. Jangan tuan, Nabi larang. Nabi tak bagi tunjuk sembelihan di depan binatang yang lain. Tuan-tuan tengok, kita nampak dia takut, nampak dia ketakutan. Tuan-tuan boleh bayang tuan-tuan duduk tempat tu. Saya pernah tengok depa tunjuk satu video tuan-tuan, takut ni. Pembunuhan, pembunuh. Dua orang lelaki-lelaki duduk sebelah-sebelah. Tuan-tuan, yang sebelah ni dia bunuh orang sebelah ni dulu. Dia duduk tengok ni. Dia ni nak kena bunuh kemudian ni. Pakai pisau. Dia nampak sebelah. Tuan-tuan boleh bayang ketakutan dia lagu mana, tak tahulah tuan-tuan. Macam itulah lembu tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan dia tunjuk. Jangan dia buat macam tu. Salli ala sayyidina. Tutup dia, tutup. Jangan bagi dia nampak. Walaupun dia sedang kita akan melakukan satu ibadat paling mulia, melakukan korban, tapi tetap tuan-tuan kena jaga ihsan dalam penyembelihan. Dan dikira ihsan juga tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan tak duduk pergi bersembang dengan dia. Ada pergi bersembang, duduk depan lembu tu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat muka ni, ingat ni. Nanti kat padang mahsyar nanti dengan ambil orang lain. Nampak muka ni. Tak payahlah dia bersembang. Dia pun bunyi. Bodoh apa kawan ni. Tak nak salih selamat. Jadi subhanallah salih selamat. Kalau nak membunuh, kata Nabi SAW, perelokkan pembunuhan. Itu ihsan. Jika nak menyembelih, maka perelokkan penyembelihan. Itu juga ihsan. Maka Allah perintah nak bunuh cicak sekalipun, bunuhlah dengan ihsan. Nak bunuh lipas sekalipun, bunuh dengan ihsan. Nak bunuh tikus sekalipun, bunuhlah dengan ihsan. Sallallahu alaihi wasallam, jangan guna api. Percepatkan pembunuhan. Sallallahu alaihi wasallam, katok sungguh-sungguh bagi dia mati waktu tu juga. Kalau dua kali dengan yang pertama tadi memang kuat sangat dah, tapi kena tempat lain, kena tepi dia, telinga dia kat bawah sebagainya. Dia dah sakit dah. Katok lagi sekali. Tapi kali pertama tu katok dengan niat nak bunuh pada waktu kali pertama dah. Kita faham tak ni? Bukan dengan niat katok pertama tu nak katok lagi, nak katok lagi. Dak katok pertama tu dengan niat dah aku nak matikan dia waktu ni juga tu. Tiba-tiba dia tak mati. Katok kedua, dapat katok kedua tu kurang sikit pahala daripada yang pertama tadi ni. Dengan tujuan maksud sallallahu alaihi Muhammad, Allah suruh kita menyegerakan perbunuhan supaya dia tak rasa sakit pada waktu tu. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk bab fadilat menziarahi orang sakit dan menziarahi kawan. Kita akan bincang dua hadis berturut-turut, fadilat, kelebihan kita pergi ziarah orang sakit. Pasal apa kena pergi ziarah orang sakit? Apa kesan dia pada diri kita? Apa kesan kepada orang sakit tu? Dan apa kelebihan dia bila kita pergi ziarah orang sakit? Apa manfaat yang kita akan dapat? InsyaAllah itu akan kita bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, izin saya buat pengumuman sikit dekat bawah sana lagi. Saya buat jualan sikitlah untuk membantu kami mencari dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Lebih kurang 30,000 sebulan kami duk cari sebab sekolah kami tak kenakan yuran. Jadi kami buat produk susu kambing campur dengan beras perang, campur dengan kurma, campur dengan ginkgo biloba.
Jadi beras perang ni tujuan dia untuk tak mau bagi bau hamil susu kambing tu, dan dia bagi kenyang perut. Tuan-tuan yang nak diet, tuan-tuan boleh minum yang ni, malam-malam tak payah makan, perut kenyang. Pagi-pagi anak kita nak pergi sekolah, boleh bagi dia minum susu ni, dia perut kenyang. Cuma saya minta kalau nak bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Cawan tu dah cukup dah untuk dia punya rasa dia tu, cawan. Jadi jualan ni adalah untuk dana Kompleks Islam Darul Faizin. Tuan-tuan pekat belilah seorang satu, nak rasa dulu kan, sebagainya. Dan ingatlah beli ni untuk bantu madrasah kami lah. InsyaAllah tuan-tuan, selain pada tuan-tuan dapat produk tu, tuan-tuan juga dapat pahala mudah-mudahan insyaAllah. Dekat bawah tu nama Faiz Susu Kambing, insyaAllah. Saya minta dia tolong siapkan kat bawah tu insyaAllah. Yang bawa mai tu ejen untuk kawasan ni. Tuan-tuan habis, tuan-tuan boleh telefon dia untuk dia mai hantar balik. Dia bagi nombor telefon dia insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih.